Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian dan pelajar-pelajar Madrasah Riyadhud Du'afa'i wal Masakin, pada hari ini kita bersambung pula daripada nota yang keempat. Yang bagi tuan-tuan yang berada di rumah, seperti biasa, mulakan dengan zikir, mulakan dengan tawasul, hadiahkan Fatihah, kerana kami telah melakukan sebentar tadi sebelum daripada kita buat live, supaya nak menjimatkan masa. Baik. Jadi seperti biasa, bila mana kita on sahaja live, kita akan terus masuk kepada pengajian. Cuma sebelum daripada itu, menjawab daripada soalan seorang hamba Allah semalam yang bertanya berkenaan, dia kata, Ustaz, kenapa dalam matan Jurumiyah tak menyebut berkenaan idhafah ataupun yang dikatakan mudhafun ilaih? Maka hamba nak jawab pada pagi ini, dalam matan Jurumiyah merupakan dipanggil apa, kaedah yang paling asas, yang paling bawah sekali. Macam kita belajar sifir lah, 1 tolak 2, 1 tolak 1 kosong, 2 tolak 1 1. Tapi kalau kita belajar sifir daripada bawah, boleh tak 1 tolak 2? Tak boleh. Betul? Tetapi bila kita belajar lagi matematik yang agak tinggi sedikit, masuk darjah 5, masuk darjah 6, barulah diajar 1 boleh tolak 2, jawapannya negatif 1. Maka begitulah dalam matan Jurumiyah tidak diajar kepada kita berkenaan mudhaf ilaih. Tapi kalau kita membuka kitab Kawakib Duriyah, syarah bagi matan Jurumiyah, kita buka muka surat yang ke 8. Dia kata apa tepi ni, tengok matan dia. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Dia buka muqaddimah dengan gaya bahasa yang berbeza. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Maka bermula dikenal isim itu dengan yang disandarkan kepadanya. Jadi idhafah tu benda sandar dan benda yang disandarkan. Maliki yaumiddin, mudhafun ilaih. Jadi musnadu ilaih sama juga dipanggil mudhaf dengan mudhafun ilaih. Jadi mudah-mudahan dengan jawapan yang begitu ringkas, bermakna kalau kita buka kitab Kawakib Duriyah, syarah bagi matan Jurumiyah, baru dia kembangkan lagi huraian-huraian daripada ilmu nahu as-saraf. Jadi secara ringkasnya, sebab itulah kaedah arwah Tuan Guru Haji Ali ni meliputi daripada kitab matan Jurumiyah, Kawakib Duriyah, naik pula kepada syarah-syarah kitab-kitab nahu saraf yang lain. Maka alhamdulillah dengan kealimannya beliau, dia rangkum semua kebanyakan daripada kitab-kitab nahu saraf, maka dia buat kaedah dalam bahasa Melayu. Baik. Jadi hari ini tuan-tuan kita masuk pula kepada bab yang kedua. Semalam telah kita menghuraikan berkenaan sulasi, mujarrad. Apa makna sulasi? 3 huruf. Apa makna mujarrad? Semata-mata. Itulah asas fa'il. Kebanyakan fa'il 3 huruf. Kebanyakan fa'il 3 huruf. Dan asal fa'il itu 3 huruf. Jelas semua? Boleh faham? Baik. Dan hari ini kita bersambung pula kepada sulathiyun mazidun. Baca. Sulasiyun mazidun. Okey ke? Sulasiyun mazidun. Sulasiyun mazidun. Apa makna sulasi? Makna sulasi 3 huruf. Apa makna mazidun? Yang dilebihkan. Hari ini kita tambah pula berkenaan imbuhan-imbuhan yang akan ditambah dalam sulasi. Sebagai contoh, semalam telah kita syarah. Guna tu sulasi mujarrad. Ataupun kalau kita belajar betul-betul dipanggil masdar, perkataan asal. Tapi daripada perkataan guna tu, kita boleh tambah lagi imbuhan. Mengguna. Penggunaan. Gunakan. Betul tak? Itu dalam uslub bahasa Melayu. Maka begitu juga dalam uslub tata bahasa Arab. Jadi hari ini kita masuk kepada bab yang pertama, berkenaan menghuraikan sulasi mazid. Baca. Sulasi mazid. Sulasi makna apa? 3 huruf. Mazid makna apa? Yang ditambah, yang dilebihkan. Baik, sulasi mazid terbahagi kepada 3. Pertama, sulasi mazid 1 huruf. Baca.
Yang kedua, sulasi mazid 2 huruf. Yang ketiga, sulasi mazid 3 huruf. Apa maknanya? Sulasi mazid dia 3 huruf, kemudian ditambah 1 huruf. Dia akan jadi 4 huruf. Ada 3 bab. Jelas? Lepas tu, besok kita akan belajar pula sulasi mazid 2 huruf. Bermakna asalnya 3 huruf, maka dia tambah 2 huruf, akan jadi 5 huruf. Lusa pula kita belajar, besok Sabtu Ahad tak ada dah, hari Isnin pula kita bertemu, kita akan belajar pula sulasi mazid 3 huruf. Bermakna fa'il tu asal 3 huruf, kita akan tambah jadi 6 huruf. Jadi persoalan ini sama tak macam tata bahasa Melayu? Guna. Bila tambahkan, seolah ditambah 1 huruf. Gunakan. Betul? Lepas tu, menggunakan. Dia akan jadi seolah 2 huruf. Makan. Betul? Tambah pula penggunaan. Boleh faham? Tu gambaran yang kita nak faham dahulu. Macam mana yang dikatakan sulasi mazid. Makan. Perkataan masdar. Memakan. Tambah 1 huruf. Dah? Pemakanan. Pemakanan. Tambah 2 huruf. Jelas? Ni dipanggil gambaran macam mana kita nak faham kejadian sulasi mazid. Jadi ingat, sulasi mazid boleh direka. Sebab dia tambahan. Sulasi mujarad tidak boleh direka. Sebab tu nak mahir sulasi mujarad kena pegang kamus. Kita ulang balik. Siapa dia kamus Marbawi? Siapa pengarangnya? Syekh Idris Al-Marbawi. Orang mana? Orang Perak. Yup. Orang Lebuk Merbau. Dah? Orang Lebuk Merbau. Orang Perak. Tahu tak orang Perak? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Hari ini kita mengaji dahulu sulasi mazid 1 huruf. Baca semua. Sulasi mazid 1 huruf. Ada 3 bab. Baik, bermakna ada 3 bab berkenaan sulasi mazid 1 huruf. Hari ini kita masuk dahulu kepada bab yang pertama. Hamba akan bawa dengan perlahan supaya pelajar-pelajar pun dapat tangkap. Kerana ingat, konsep kita tahun hadapan, bila mana Ustaz ada hal, antum dah boleh belajar mengajar kelas-kelas yang di bawah. Sama ada dengan cara mutalaah ulang kaji. Sekurang-kurang kita dah boleh explain. Sulasi mazid 1 huruf. Baik, macam mana nak buat sulasi mazid? Ustaz akan cerita dulu kaedah asal. Ingat, soalan ini akan berulang dan jawabannya sama. Soalan ini akan berulang sampai habis, jawabannya tetap sama. Macam mana nak buat sulasi mazid 1 huruf? Mula-mula kena bawa turun sulasi mujarad. Apa soalan dia? Macam mana nak buat sulasi mazid 1 huruf? Mula-mula bawa turun sulasi mujarad. Bawa turun sulasi mujarad. Fa'ala. Kita bawa turun dulu. Fa'ala. Baik, ini sulasi mujarad. Baik. Macam mana kita nak buat sulasi mazid 1 huruf? Bermakna kena tambah 1 huruf. Dalam kaedah, dimasukkan hamzah qata' pada pangkal, dimasukkan hamzah qata'. Apa dia hamzah qata'? Iaitu hamzah yang berbaris atas. Hamzah qata', hamzah yang baris atas. Kalau hamzah yang berbaris bawah, biasanya dinamakan hamzah wasal. Tuan-tuan nak beda hamzah qata' dengan hamzah wasal ni mudah. Hamzah qata' ni, qata'in. Qaf, ta'in. Qata'. Hamzah qata' ni, ingat pelajar, kalau dia bersambung dengan ayat lain, dia masih lagi tetap dibaca. Kalau bersambung dengan ayat lain, dia masih lagi tetap dibaca. Itu namanya hamzah qata'. Okey ke? Hamzah wasal, kalau dia bersambung dengan ayat lain, dia akan digugurkan bacaan. Contoh, wadrib. Waw, hamzah, dad, ra, ba. Asalnya idrib. Idrib. Bila masuk dia jadi apa? Wadrib. Gugur tak perkataan ni? Bermakna yang ini namanya hamzah wasal. Kalau dia sambung dengan ayat lain, perkataan lain, maka dia gugur. Wadrib bi'asakal hajar. Tapi kalau hamzah qata', contoh ayat apa, Aiman? Apa ayat Quran tu?
Yang surah Yasin tu. Ha. Allahumma salli ala Muhammad. Ha? Wa'lam. Dia jadi hamzah wasal. Ha? Ya? Wasjud hamzah wasal. Lepas tu ada tak? Tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tengah mari bela ni, mari bela lah. Ma aghna. Ma dah. Tu ma aghna betul dah. Ma aghna anhu maluhu. Tak baca maghna, ma aghna anhu maluhu wa ma sasla naran zata lahabin wa imra'atu hammalatul hatab fi jidih hablum min masad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak. Wallahu alam. Sebentar nanti kalau ingat ustaz akan cerita balik dah, tengah lupa ni. Wallahu alam. Baik. Jadi maknanya hamzah qata kalau ketika bersambung dia masih lagi dibaca. Maka kaedah yang pertama, adik tengok ada tak penonton di rumah yang bawa bisal? Dalam apa tu? Dalam komen. Tak ada. Baik. Kaedah pertama, dihamzahkan, didatangkan hamzah wasal, didatangkan hamzah qata', disukunkan fa'il. Maka dah jadi dah sulasi mazid satu huruf. Af'ala. Baca. Af'ala. Af'ala. Wa akramallahu. Contoh. Wa akramallah. Dia tak baca wa akramallah. Wa akramallahu. Dan telah memuliakan oleh Allah. Wa tu dipanggil hamzah. Hamzah qata'. Baik. Habis. Ini namanya fi'il Madi. Apa dia makna madi? Past tense, benda yang telah berlaku. Habis. Kemudian daripada fi'il madi, kita nak buat pula fi'il mudhari'. Ingat kaedah. Nak buat fi'il madi, mula-mula kena bawa turun sulasi mujarrad. Dah siap fi'il madi, kita nak buat pula fi'il mudhari', kita bawa turun fi'il madi. Bawa turun fi'il madi. Af'ala. Baik. Bawa turun fi'il madi. Apakah kaedah nak buat fi'il mudhari'? Dengar kaedah ustaz bagi, bila ustaz tanya kemudian jawapannya tetap sama. Pergilah macam mana pun kaedah sama. Yang pertama sekali, cara nak buat fi'il mudhari', yang pertama dimasukkan huruf mudhara'ah. Dimasukkan huruf mudhara'ah kalau ada hamzah buang. Pegang. Masukkan huruf mudhara'ah kalau ada hamzah buang. Huruf mudhara'ah ada 4. Alif, hamzah, alif, nun, ta, ya. Anti. Alif ataupun hamzah, nun, ta, ya. Huruf mudhara'ah ada 4. Hamzah, nun, ta, ya. Kita ambil ya lah sebab ya ni abang. Ya ni abang. Dalam kaedah nahu, ya ni abang. Baik. Mula-mula apa tadi? Masukkan huruf mudhara'ah kalau ada hamzah buang. Ada hamzah tak? Ambil hamzah buang. Yang buang jauh letak sini. Letak sini. Masukkan huruf mudhara'ah. Baik. Kenapa kita masukkan ya? Sebab ya ni abang. Nak masuk ta pun boleh, nak masuk nun boleh, nak masuk alif hamzah pun boleh. Cuma yang tu kemudian. Kita masukkan abang dulu. Baik, masukkan huruf mudhara'ah ya. Kalau ada hamzah, buang. Selesai. Yang kedua, ya ni nak dibariskan dengan apa? Dengan kaedah. Dilihat kepada fi'il madi. Kalau madi 4 huruf, ya berbaris dhammah. Kalau madi selain 4 huruf, ya berbaris fathah. Kaedah yang kedua. Apa dia? Nak membariskan ya ni, kalau madi 4 huruf, maka ya baris dhammah. Kalau madi dia, fi'il madi, tengok atas dia, selain 4 huruf. Selain 4 huruf. Bukan 4 huruf. 5 huruf ke, 6 huruf ke, 7 huruf ke, 3 huruf ke, contoh, maka ya berbaris fathah. Ingat, maka fi'il madi apa huruf? 4. Maka ya baris dhammah. 2. Kaedah yang ketiga, sebelum akhir kena kasrah. Sebelum akhir kena kasrah. 3. Dan kaedah yang keempat, akhir kena dhammah.
Dah siap fi'il mudhari'. Tak usah pening, kita akan ulang konsep yang sama, kita akan ulang kaedah yang sama berulang-ulang. Dah? Kali pertama boleh jadi pening. Dah? Siapa ambil lesen hari tu? Dah? Mula-mula bawa kereta pening tak? Pening. Lama-lama tukar gear pakai tangan kanan. Allahumma salli ala, hebat. Tukar gear pakai tangan. Kalau boleh nak pakai kaki tukar gear. Kalau boleh. Dah? Mula-mula steering macam nak lekat dekat muka. Tengok orang perempuan buat kereta. Dah? Steering macam nak lekat dengan muka. Mula-mula payah. Lama-lama pusing. Macam tu. Dah? Baik. Begitulah juga nahwu saraf. Pada awal ini agak keliru, agak payah nak faham pelajar-pelajar. Tapi kita akan ulang kaedah sama dengan sehingga sampai kepada sulasi mazid 3 huruf. Sehingga sampai rubai pun kaedah sama diulang. Jelas semua? Baik, habis. Kita nak buat pula fi'il amar. Dah? Nak buat fi'il amar, kena bawa turun fi'il mudhari'. Bawa turun fi'il mudhari'. Bawa turun fi'il mudhari'. Baik, yuf'ilu. Macam mana nak buat fi'il amar? Mula-mula ingat kaedah, buang huruf mudhara'ah. Buang huruf mudhara'ah. Apa dia huruf mudhara'ah? Ya. Kenapa kita kena buang? Sebab ini bukan fi'il mudhari', ini fi'il amar. Kaedah pertama, buang. Kaedah pertama, buang. Bila dah buang, kaedah yang kedua, baca. Dah kita buang ya tadi, boleh baca tak? Af'ilu. Boleh baca? Tak boleh baca. Kalau tak boleh baca, datangkan balik hamzah kotak tadi. Batu Ustaz kata tak usah buang jauh-jauh, Ustaz lagi nak ambil payah. Datangkan balik hamzah kotak yang kita buang tadi. Datangkan balik. Habis, kalau tak boleh baca, dah, maka datangkan hamzah kotak. Baik, datangkan hamzah yang kita buang tadi. Habis, ambil balik. Bila dah datangkan, kemudian kaedah yang seterusnya yang keempat, disukunkan fa'il. Sukun. Maka akhir sekali, sukunkan fa'il. Kerana fi'il amar kena jazam. Fi'il amar kena sukun. Maka dah jadi dah fi'il amar. Yang ni fi'il mudhari'. Yang ni fi'il amar. Jadi dah fi'il amar. Af'il. Baca. Af'il. Af'ala. Yuf'ilu. Af'il. Baik, masdar dia apa? Masdar tu perkataan yang datang daripada timbangan ini. If'alan. Dah. Sebagaimana kita dah ulang, masdar tak ada kaedah. Cuma masdar ada asalnya. Daripada timbangan ni, maka datanglah if'alan. Contoh perkataan lain, ikraman. Sama tak? Dalam Quran. Ikraman, if'alan. Sama tak? Baik. Af'ala baca. Yuf'ilu. Af'il. If'alan. Af'ala. Yuf'ilu. Af'il. If'alan. Kalau tuan-tuan di rumah tanya masdarnya apa, jawapannya kata terbit. Kata terbit. Kata terbit dalam Arab ni banyak. Dah, cuma yang basicnya fa'lan daripada sulasi mujarad. Selesai yang pertama. Baik. Kita masuk pula kepada yang kedua. Kita habiskan semua hari ini insya-Allah sebelum kelas Fatihah sebentar nanti jam 10. Yang kedua, kita nak buat sulasi mazid satu huruf bab yang kedua. Mula-mula buat apa? Datangkan buat turun sulasi mujarad. Buat turun sulasi mujarad. Bawa turun. Sama je kaedah. Bawa turun. Baik. Bagaimana kita nak buat sulasi mujarad bab yang kedua, satu huruf bab yang kedua? Maka kata kaedah, didatangkan syiddah pada ain fi'il. Mana ain? Ni. Bukan pada huruf ain, pada ain fi'il. Contoh kita bawa dah, kasaba. Ka ni namanya fa fi'il. Si ni namanya ain fi'il. Ba ni namanya lam fi'il. Baik, itu maksudnya. Datangkan syiddah pada ain fi'il. Sebab syiddah pun huruf juga. Okay? Dah jadi dah sulasi mazid satu huruf bab yang kedua. Fa'ala. Baca semua. Tengok kalau kita buka tasydid dia jadi apa? Jadi 4 huruf tak? Fa'ala. Baca. Sama tak?
Sama. Cuma yang ni kalau kita buka tasdid, yang ni kalau kita tutup kalau kita letak tasdid, kita gabungkan ain balik. Habis. Fa'ala, baca. Fa'ala. Dah jadi dah sulasi mazid satu huruf bab yang kedua. Kita nak buat pula fi'il mudhari'. Mula-mula kena buat apa? Bawa turun fi'il madi. Bawa turun fi'il madi. Fa'ala. Dah? Bagi tuan-tuan yang dalam IG, kalau tak nampak dengan jelas, tuan-tuan boleh masuk kepada Facebook page Madrasah Ariyat. Dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh dapat dengan jelas insya-Allah. Baik. Bawa turun fi'il madi. Dah bawa turun, nak buat fi'il mudhari'. Apa kaedah? Yang pertama, ulang balik. Masukkan huruf mudhara'ah. Masukkan huruf mudhara'ah ya. Kalau ada hamzah, buang. Ada hamzah tak? Mana? Ada hamzah tak? Tak ada. Kalau tak ada hamzah, tak payah buang. Masukkan huruf mudhara'ah ya. Kenapa kita masuk ya? Abang, huruf mudhara'ah ada berapa? 4. Alif, nun, ta, ya. Anti. Alif, nun, ta, ya. Baik. Masukkan huruf mudhara'ah ya. Kalau ada hamzah, buang. Tak ada hamzah, masukkan ya. Satu. Yang kedua, ya nak dibariskan dengan apa? Tengok fi'il madi. Kalau madi 4 huruf, ya berbaris dhammah. Tengok fi'il madi, kalau madi 4 huruf, ya berbaris dhammah. Kalau madi selain 4 huruf, ya berbaris fathah. Ingat? Selesai. Yang kedua. Yang ketiga, sebelum akhir, kasrah, akhir, dhammah. Habis. Sama je kaedah. Copy paste. Sebelum akhir, kasrah, akhir, dhammah. Dah jadi dah fi'il mudhari'. Fa'ala yufa'ilu. Baca. Fa'ala yufa'ilu. Kassara yukassiru. Darraba yudarribu. Hassana yuhassinu. Nampak? Sama tak? Manna'a yumanni'u. Fattaha yufattihu. Habis. Dah jadi dah fi'il mudhari'. Baik. Mudhari' makna yang. Madi makna telah. Kita nak buat pula fi'il apa? Amar. Macam mana nak buat fi'il amar? Bawa turun fi'il mudhari'. Bawa turun ke bawah. Yufa'ilu. Bawa turun. Baik. Kepada tuan-tuan yang berada di rumah, boleh jadi beruntung. Sebab apa? Kalau tak faham, boleh tengok video ni 48 kali. Berapa kali? Kalau tak alim juga, tak tahulah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Mula-mula kita buat turun fi'il mudhari'. Macam mana nak buat fi'il amar? Yang pertama, buang huruf mudhara'ah. Kita buang huruf mudhara'ah ya. Sebab ini bukan fi'il mudhari' dah. Ni nak buat fi'il amar. Dah buang, buat apa? Pertama, buang. Dah buang, baca. Boleh baca? Fa'ilu. Boleh baca. Kalau boleh baca, maka sukunkan akhir fi'il. Sukunkan akhir fi'il. Fa'il. Baca. Fa'il. Dah jadi fi'il amar. Fa'il. Fa'ala. Yufa'ilu. Fa'il. Masdar dia, tuan-tuan pelajar-pelajar, ada dua. Taf'ilan. Taf'ilatan. Dah. Dalam Quran, dalam kitab banyak timbangan-timbangan begini. Yang daripada sulasi majid, masih satu huruf. Taf'ilan, taf'ilatan. Taksir. Dah. Taksir ni. Taf'ilan, taksiran. Nampak? Dah. Habis. Bahasa Melayu, taksir tu. Daripada Arab tu. Habis. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Baca. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Taf'ilan. Taf'ilatan. Pelajar-pelajar ingat dah, ni dua perkataan yang lain, bukan satu. Taf'ilan satu perkataan, taf'ilatan satu perkataan. Dah? Taf'ilan, taf'ilatan. Ada setengah riwayat pula taf'ilan, taf'ilatan. Ada tak? Dua je. Taf'ilan, taf'ilatan. Baca dengan panjang pendek yang betul. Jangan taf'ilatan. Takut bila hafal lain, faham lain. Taf'ilan baca. Taf'ilatan. Baik, kita masuk yang ketiga terakhir sekali dalam merungkai, membina sulasi mazid satu huruf bab yang ketiga. Nak buat sulasi mazid macam mana?
Bawa turun sulasi mujarrad. Bawa turun. Fa'ala. Fa'ala. Baik. Nak buat sulasi mazid satu huruf bab yang ketiga. Ada 3 bab saja. Mula-mula kata ulama, dimasukkan alif di antara fa dan ain fa'il. Dimasukkan alif antara fa dan ain fa'il. Di fa. Fa. Alif. Dah jadi dah sulasi mazid satu huruf bab yang keempat. Fa'ala. Fa'ala. Macam mana 4 huruf? Fa, ain, fa, alif, ain, lam. Cukup 4 huruf dah? Cukup. Fa'ala. Fa'ala. Hasana. Mana'a. Akala. Semua tu sulasi mazid satu huruf. Jadi dah fi'il madi. Makna fi'il madi telah. Telah makan oleh Ali. Telah makan oleh ia. Habis. Kita nak buat pula fi'il mudhari'. Nak buat fi'il mudhari' macam mana? Bawa turun fi'il madi. Bawa turun fi'il madi. Fa'ala. Baik. Macam mana kaedah nak buat fi'il mudhari'? Mula-mula dimasukkan huruf mudhara'ah ya kalau ada hamzah, buang. Masukkan huruf mudhara'ah ya kalau ada hamzah, buang. Kenapa nak masuk ya? Ya tu abang. Ada hamzah tak? Tak ada. Tak payah buang deh. Ni alif ni bukan hamzah. Baik. Kaedah yang kedua. Ya nak dibariskan dengan apa? Salah jawapan tu. Ya nak dibariskan dengan apa? Tengok fi'il madi. Kalau madi 4 huruf. Kalau madi 4 huruf, ya baris dhammah. Kalau madi selain 4 huruf, bukan 4 huruf, ya baris fathah. Ingat, kalau madi 4 huruf, ya baris dhammah. Madi bukan 4 huruf, tak kiralah madi ni 3 ke 5 ke 6 ke 10 ke, ya baris fathah. Jelas? Maka ya nak baris apa? Dhammah, bagi depan. Baik, kemudian sebelum akhir kasrah. Habis sebelum akhir kasrah. Akhir dhammah. Dah jadi dah fi'il mudhari' thulathi mazid satu huruf bab yang ketiga. Fa'ala yufa'ilu. Baca. Fa'ala yufa'ilu. Baik, kita nak buat pula fi'il amar. Nak buat fi'il amar macam mana? Bawa turun fi'il mudhari', bawa turun yufa'ilu. Baik, mula-mula buat apa? Buang huruf mudhara'ah. Mudhara'ah, buang. Dah buang? Baca. Baca pula, baca. Dah. Baca. Boleh baca tak? Cuba baca. Fa'ilu. Boleh baca tak? Kalau boleh baca, teruskan kaedah yang seterusnya. Apa dia? Disukunkan akhir fi'il. Disukunkan akhir fi'il. Mati. Dah jadi dah fi'il amar. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Masdar dia mufa'alatan. Mufa'alatan fi'alan. Setengah riwayah kata fi'alan, tambah lagi. Boleh, tak ada masalah. Dah. Cuma kita beradab dengan arwah Tonggo Ajali, dia bawa 2, kita bawa 2 dulu. Mengaji pula kitab-kitab lain, tambah pula. Dah. Fi ba'di riwayatin, pada setengah riwayat lagi dalam ilmu nahwu wa sarf, mufa'alatan fi'alan fi'alan. Nampak? Baik. Fa'ala, baca. Yufa'ilu fa'il mufa'alatan fi'alan. Seperti biasa pelajar, ni 2 perkataan yang lain. Mufa'alah, satu perkataan lain. Fi'alan, perkataan yang lain. Ni juga antara perkataan yang banyak kita jumpa dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab dan sebagainya. Nampak? Mufa'alah. Apa perkataan yang biasa kita guna? Aiman? Mutala'ah, ulang kaji. Apa lagi?
Ha? Murajaah. Lagi? Kiraman fi'alan. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Lagi? Tadi berarti murajaah. Apa lagi? Muzakarah. Muzakarah. Tu masdar tu. Muzakarah. Lagi? Ke mana tu? Oh, ni mujahadah sungguh ni. Mujahadah. Ni bukan mujahadah ni. Ni mudah rebah. Mudah rebah. Kalau rasa mengantuk, bangun. Lawan nafsu. Lawan nafsu. Jihad. Rasa mengantuk, bangun. Rugi. Datang daripada Perlis. Negeri Indra Kayangan. Perlis Indra Kayangan. Rasa macam duduk di Kayangan tu. Dah turun ke bumi ni mengajilah. Ke seronok duduk di Kayangan, sedap tidak? Mengaji. Lawan nafsu. Cuma tepi sikit, orang belakang tak nampak. Duduk tengah tu. Mufa'alatan, baca. Fi'alan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Sulasi mazid satu huruf. Ada 3 bab. Af'ala yuf'ilu af'il if'alan. Fa'ala yufa'ilu fa'il taf'ilan taf'ilatan. Fa'ala yufa'ilu fa'il mufa'alatan fi'alan. Kata almarhum Tuan Guru Ajali, ilmu nahwu sarab ni dapat 1 dapat 1000. Dapat 1 dapat 1000. Dapat kaedah ni, marilah perkataan lain. Aksara yuksiru aksir iksaran. Kasara yukasiru kasir mukasaratan kisara. Kathara yukasiru kasir taksiran taksiratan. Kasara yukasiru kasir mukasaratan kisaran. Daraba adraba yudribu adrib idraban. Daraba yudribu darib tadriban tadribatan. Daraba yudaribu darib mudarabatan diraban. Ni kata timbang. Timbang. Timbang sampai macam mana? Kata almarhum Tuan Guru Ajali, sekilik ikan di air, kona jantan betina Faham tak? Hafal kaedah ni sampai ikan lalu jantan, ikan lalu betina, ikan lalu maknyah. Tak ada jantan, tak ada betina. Jaga dah. Banyak-banyak doa sembahyang hajat. Mudah-mudahan benda-benda yang tak elok ni Allah Ta'ala jauh daripada negara kita dah. Nak daftar tu, nak daftar ni, UEC lah, itulah. Minta jauh. Kerana apa? Boleh jadi antum semua Allah Ta'ala dah pelihara dengan ilmu. Tapi kita fikir keturunan anak-anak kita akan datang. Dengan LGBT dan sebagainya. Buat sembahyang hajat tiap-tiap hari. Jangan tinggal sembahyang hajat di madrasah. Supaya benda-benda begini Allah Ta'ala jauhkan. Yang paling penting, Allah Ta'ala beri hidayah dahulu kepada pucuk pimpinan. Kerana itulah kekuatannya kita, dan itu juga merupakan kerosakannya kita. Jadi madai pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah kita bersama pada siri yang seterusnya. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.